Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pada pagi ini kita dapat meneruskan pelajaran kita. Okey, apa tajuk pada hari ini? Tahallul. Tahallul menurut syarak, perkataan tahallul bermaksud membebaskan diri daripada larangan yang terdapat semasa ihram. Lagi sekali Ustazah ulang ya. Perkataan tahallul bermaksud membebaskan diri daripada larangan yang terdapat semasa ihram. Apa larangan-larangan semasa ihram? Contohnya, memakai bau-bauan. Itu adalah larangan semasa ihram. Apabila seseorang itu bertahallul, bermakna dia boleh memakai bau-bauan. Itulah maksud tahallul. Tahallul bagi umrah ialah para jamaah bercukur atau bergunting selepas selesai melaksanakan sa'i. Itu bagi jamaah yang mengerjakan umrah. Yang mengerjakan umrah, dia bertahallul dengan cara bergunting atau bercukur selepas selesai sa'i. Itu umrah. Ya. Berbeza dengan haji. Sekarang kita lihat apa haji. Ya. Tahallul bagi haji terbahagi kepada dua. Tahallul bagi jamaah haji ada dua. Yang pertama dipanggil sebagai tahallul awal. Boleh dilaksanakan oleh jamaah haji apabila telah melaksanakan dua daripada tiga perkara berikut. Yang pertama, melontar jamrah kubra. Yang kedua, tawaf dan sa'i. Dan yang ketiga, bercukur atau bergunting. Faham tak tu? Tahallul awal. Okey. Ya. Kalau kamu tak faham, nanti Ustazah akan terangkan ya. Kamu perhatikan gambar raja yang saya lukis di atas papan putih. Ya, ada Mekah. Daripada Mekah menuju ke Padang Arafah. Dari Padang Arafah menuju ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah menuju ke Mina. Dan daripada Mina berpatah balik ke Mekah. Okey. Bagaimana berlakunya tahallul awal? Jamaah haji daripada Mekah akan bergerak ke Padang Arafah. Buat apa di Padang Arafah? Berwukuf di Padang Arafah. Dari Padang Arafah, setelah selesai berwukuf, jamaah haji akan bertolak ke Muzdalifah untuk bermalam di Muzdalifah. Dari Muzdalifah, jamaah haji akan bertolak ke Mina. Dan apabila sampai di Mina, jamaah haji akan melontar jamrah Aqabah. Jamaah haji akan melontar jamrah Aqabah sahaja. Di Mina ini ada 3 jamrah. Yang pertama jamrah Aqabah. Yang pertama jamrah ula,
yang kedua jamrah wusta, dan yang ketiga jamrah aqabah. Jamaah haji akan melontar jamrah aqabah sahaja. Tidak perlu melontar ketiga-tiga jamrah. Ini pada 10 Zulhijjah. Ya, sebaik saja sampai di Mina pada 10 Zulhijjah, jamaah haji akan melontar terlebih dahulu jamrah aqabah sahaja. Kemudian setelah selesai melontar jamrah aqabah, jamaah haji akan bercukur atau bergunting. Bagi jamaah haji wanita, cukuplah sekadar menggunting 3 helai rambut atau lebih. Ya, sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Lebih pun tak apalah. Masukkan gunting di dalam tudung, lalu digunting rambut. Tak perlu banyak, ya. Itu jamaah haji wanita. Jamaah haji lelaki bolehlah kalau nak bercukur pun boleh. Ya, nak menggunting sekurang-kurangnya 3 helai pun boleh. Maka apabila selesai saja melontar jamrah aqabah, kemudian bercukur atau bergunting, maka jamaah haji telah mendapat tahallul awal. Apabila mendapat tahallul awal, maka jamaah haji boleh melakukan segala perkara-perkara yang dilarang semasa dalam ihram haji, kecuali bernikah, bersetubuh antara suami dengan isteri, dan bercumbu-cumbuan. Yang tu tak boleh lagi. Belum boleh lagi dilakukan. Yang lain-lain seperti memotong kuku, memakai bau-bauan, mencabut mana-mana bulu di badan, memakai pakaian berjahit bagi lelaki, memakai penutup kepala bagi lelaki. Lelaki nak pakai serban, nak pakai songkok, dah boleh dah, ya? Sebab sudah bertahallul awal. Tahallul awal boleh dilaksanakan oleh jamaah haji apabila telah melaksanakan 2 daripada 3. 2 daripada 3 perkara. Jadi kalau jamaah haji dah melontar jamrah aqabah ataupun jamrah kubra, dalam buku teks tulis jamrah kubra. Bila dia dah melontar jamrah kubra ataupun jamrah aqabah, kemudian dia bergunting, maka dia dah mendapat tahallul awal. Sebab dia dah melakukan 2 daripada 3. 2 daripada 3 perkara. Ada 3 perkara, tapi dia dah melakukan 2. Okey. Apa pula tahallul sani? Tahallul sani boleh dilakukan setelah menyempurnakan 3 perkara tersebut. Tahallul sani ni apabila jamaah haji dah selesai ketiga-tiga perkara tersebut. Macam mana nak selesai ketiga-tiga perkara itu? Sekejap ya. Mungkin saya tunjukkan. Bagaimana nak mendapatkan tahallul sani? Ya? Bagaimana nak mendapatkan tahallul sani? Caranya, ada di antara jamaah haji yang apabila selesai melontar jamrah aqabah ataupun jamrah
Kubra pada 10 Zulhijjah, mereka akan berpatah balik ke Mekah. Selesai melontar, mereka akan bertolak semula ke Mekah. Mereka akan menaiki bas, menaiki apa-apa saja kenderaan yang ada untuk pergi ke Mekah. Ada yang berjalan kaki. Jarak di antara Mina dengan Mekah lebih kurang 6 kilometer. Ada yang berjalan kaki. Jadi apabila sampai di Mekah, jamaah haji akan melakukan tawaf, iaitu tawaf ifadah, tawaf rukun. Dan setelah selesai tawaf, jamaah haji akan bersa'i, akan bersa'i, iaitu berjalan berulang-alik di antara bukit Safa ke bukit Marwah sebanyak 7 kali ulang-alik. Apabila selesai saja sa'i, jamaah haji akan bercukur atau bergunting. Maka apabila mereka telah selesai melakukan ketiga-tiga perkara itu, maka jamaah haji telah mendapat tahallul sani. Apabila telah mendapat tahallul sani, maka jamaah haji boleh melakukan kesemua perkara-perkara yang dilarang semasa ihram. Setelah selesai sa'i dan bercukur, jamaah haji akan berpatah balik ke Mina. Sebab apa nak kena berpatah balik ke Mina? Sebab jamaah haji dikehendaki bermalam di Mina. Kena bermalam di Mina pada malam 11, malam 12 dan malam 13. Kemudian pada 11 Zulhijjah, jamaah haji dikehendaki melontar ketiga-tiga jamrah. Kali ni kena melontar ketiga-tiga jamrah. Jamrah ula, jamrah wusta, jamrah kubra, ataupun jamrah aqabah. Kena melontar ketiga-tiga jamrah pada 11 Zulhijjah. Kemudian pada 12 Zulhijjah kena melontar lagi sekali ketiga-tiga jamrah, dan pada 13 Zulhijjah kena melontar sekali lagi ketiga-tiga jamrah. Jadi melontar ketiga-tiga jamrah ini berlaku pada 11, 12, 13. Pada 10 Zulhijjah, jamaah haji hanya melontar jamrah aqabah ataupun jamrah kubra sahaja. Pada 10 Zulhijjah, jamrah kubra sahaja. 11 Zulhijjah, ketiga-tiga jamrah. 12 Zulhijjah, ketiga-tiga jamrah. 13 Zulhijjah, ketiga-tiga jamrah. Setiap jamrah itu 7 biji anak batu.